Salam sejahtera. Saya sebenarnya mengemukakan usul mengajukan mesyuarat di bawah peraturan 18.1. Tapi ditolak kerana dibahaskan usul lain oleh UMB Kopeng. Tapi oleh kerana usul ini mendesak dan sangat penting, saya memilih untuk membangkitkan sekarang, iaitu tentang jambatan kedua Pulau Pinang. Amat membimbangkan. Saya tidak menolak nasional meneruskan dengan projek jambatan kedua. Tetapi saya muskil mengapa projek jambatan kedua diteruskan di laluan yang dicadangkan yang menelan kos yang begitu besar. Kalau sudah lihat tahu tentang peta Pulau Pinang, di bagian utara itu jalur ikan, tapi jambatan itu dibuat di bawah, di selatan sedikit, yang kawasannya panjang. Kita cadangkan oleh negara berdasarkan maklumat industri yang saya peroleh, ada cadangan yang dikemukakan kepada kerajaan untuk pertimbangan Menteri Keuangan dan Perdana Menteri supaya meneruskan projek di laluan alternatif. Dan kalau ini dapat diteruskan, ia akan menjimatkan belanja 4 bilion ringgit termasuk ganti rugi kepada syarikat yang telah mengerak projek itu, iaitu China Harbour Engineering Company Limited dan UEM. Saya tidak sepertikan keputusan Sabah nak terus dengan China Harbour Engineering kerana kerajaan sudah beri komitmen. Dia boleh buat dan teruskan projek itu di peringkat di kawasan utara yang jaraknya 10 km lebih dekat dan melibatkan kos yang lebih rendah dan menjimatkan 4 bilion ringgit dalam. Jadi saya sekali lagi bertikai kedegilan. Kenapa kerajaan begitu degil? Apa komitmen yang mereka lakukan, yang mereka buat? Sehingga kan tak boleh ubah masalah. Jadi segera dia boleh fast track. Kerana kalau dia terus fast track umpamanya 4 bilion ini seperti kita tahu perkiraan biasa kita buat berapa hospital, berapa sekolah, 40 hospital, 400 sekolah nampak tidak diperlukan. Saya bagi sedikit keterangan tambahan. Surat tawaran telah dikeluarkan untuk fasa 1, iaitu kepada syarikat China CHEC Construction, nilai 2.2 bilion. Saya nak tekankan, kita tak bertikai kalau dirunding dengan syarikat, dibayar ganti rugi dan diminta syarikat teruskan projek untuk laluan ini. Jadi soal masalah perundangan kerana membatalkan tidak berbalik. Dan ini lebih viable kerana projek yang dicadangkan ini menelan belanja lebih tinggi dan yang lebih suka bagi rakyat Pulau Pinang dan rakyat Malaysia bayar kos dengan charge lebih tinggi kerana kos lebih tinggi. Kita kena faham, kalau apa-apa projek keswastaan, kalau projeknya tinggi, bebannya itu kepada pengguna. Yang kedua, jarak dia yang sekarang 24 km dan kurang 10 km lebih pendek. Pulau Pinang, faham kan? Sekolah kita Pulau Pinang bayar tol yang sedia ada dan jangka masa konsesi itu boleh diperkira sekarang ini ditetapkan di antara 7.9 dan 45 tahun, mungkin dipertahankan dalam alternatif tapi tidak meningkat. Ketiga, yang penting mengikut kajian yang dibuat oleh pakar-pakar yang dibentangkan untuk perhatian kerajaan Malaysia ialah
viability, dia tidak viable projek yang sekarang dicadangkan. Kerana kalau harga tol dikekalkan RM7, maka tambahan tampungan dana tambahan oleh kerajaan persekutuan akan meningkat di antara 6 sehingga 8 bilion lagi selain 4 bilion tadi dalam jangka 40 tahun. Tetapi kerana kos itu jauh berkurangan dan jarak lebih dekat untuk laluan alternatif di utara, beban kos kerajaan persekutuan tidak meningkat. Pampasan ambil alih tanah, ada penternak di kawasan sekarang kerana dari kawasan pesisiran pantai. Dalam projek yang dikadangkan sekarang itu 100 juta, tapi dalam projek utara itu tidak melibatkan tambahan. Jadi saya harap perkara ini dapat perhatian dan mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri Kewangan mengapa nak teruskan projek yang nyata akan menanggung kerugian yang besar. Yang kedua saya nak sebut di sini ialah berhubung dengan soalan lisan saya kepada Menteri Dalam Negeri, Sabit ISA dan juga Jamaah Islamiyah dan Kendra. Ada jawapan tertulis yang dijawab. Saya tanya, Jamaah Islamiyah 7-8 tahun orang ditahan. Apa bukti? Jawapannya, mereka didapati mengumpulkan dana, baru kumpul dana nak beli senjata, termasuk bahan letupan.